kasih dan damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kita semua. 希望神的恩典、神的祝福临到我们身上。 Saudara-saudara, minggu depan kita akan memasuki Paskah. 亲爱的弟兄姐妹们，我们下个礼拜我们要进入复活节， Akan ada Jumat Agung dan ada pada hari Minggunya ada Paskah. 有耶稣的受难节，也有耶稣的复活节。 Nah, inti ya, atau pusat tokoh utama dari Paskah itu adalah Yesus Kristus. 在复活节的焦点的这个人就是我们的耶稣了。 Yaitu bahwa Paskah bagi kita umat Kristiani 复活 adalah 节， mengenai kebangkitannya. 复活节对我们基督徒来说，就是一个复活的这个灵性。 Paskah bagi kita umat Kristiani adalah mengenai kebangkitannya dari kematiannya setelah 3 hari. 复活节的意思就是耶稣从死里3天死里的复活。 Saudara, kebangkitannya itu memberikan kita pengharapan kemenangan 他的复 karena 活， Yesus mengalahkan maut. 他的复活使我们可以得胜，因为耶稣从死里复活了。 Kebangkitannya menunjukkan bahwa dia bisa memberikan hidup yang kekal kepada kita semua yang percaya kepada dia. 他的复活使我们可以得到这个永恒的生命，因为他已经打败了这个死亡。 Bahkan nanti setelah itu kita akan merayakan kenaikannya. 而且我们也要庆祝这个他升天的节日。 Kenaikannya menunjukkan dari mana dia berasal. 他升天的意思就是他是从哪里来的。 Kenaikannya bukan dia pergi ke sorga, tetapi dikatakan dia kembali ke sorga. Artinya dia berasal dari sorga. 他升天的意思不是他回到天上而已，而是他是从天上而来的。 Nah, itu sudah terjadi sekitar 2000-an tahun yang lalu. 这个已经发生在2000年前的事情。 Bapak Ibu sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， walaupun secara fisik ya Tuhan Yesus tidak berada di sini bersama dengan kita secara fisik. 虽然我们肉体的我们的肉眼来看的话，耶稣没有和我们在一起， Tetapi pribadinya, 但是他本身， hidupnya, 他的生命， apa yang dia katakan, apa yang dia ajarkan 他所说的，他所教的， menjadi teladan yang agung, khususnya bagi kita semua yang menjadi pengikutnya. 成为了我们最伟大的榜样，在我们的生活里。 Kalau kita mengaku bahwa kita adalah orang Kristen, 如果我们承认我们是基督徒的话， Kristen artinya adalah pengikut Yesus Kristus, pengikut Kristus. 基督徒的意思就是我们跟随耶稣的人。 Maka kita wajib, ya, seharusnya kita wajib menjadikan Kristus sebagai role model kita, 所以我 sebagai 们要， contoh hidup kita. 所以我们必定要把耶稣当作我们的榜样。 Tetapi kalau hidup kita tidak punya contoh, tidak punya ciri, karakter, teladan seperti Kristus, 但是如果在我们身上没有一个就是耶稣的这个榜样或者例子的话， maka sesungguhnya kita itu sedang membohongi diri kita sendiri. 这就是我们欺骗我们自己。 Kita sedang berkata bohong bahwa kita adalah seorang pengikut Kristus yang sejati. 就是我们说了一个谎话，说我们是跟随耶稣的人。 Nah, hari ini kita akan belajar minimal ada 4 teladan, ya, teladan agung daripada Tuhan Yesus yang harus kita miliki sebagai pengikut Kristus. 今天我们要学习有4个伟大的榜样，从耶稣身上我们可以学 Itu 习。 banyak sekali teladan dari Kristus selama 33 tahun lebih dia ada di dunia. 在耶 Tetapi 稣基督的身上，我们可以学到很多的榜样。他在这个世界上有33多年的这个生活在这个世上，我们可以学到很多的榜样。 Tetapi ini 4 yang utama yang harus saudara tekankan, yang saudara ingat. Yang mari kita buka di Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai 8. 我们来打开我们的圣经，在腓立比书第2章第5到第8节。 Filipi pasal 2 ayat ke-5 sampai ke-8. 腓立比书第2章第5到第8节。 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan,
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 腓立比书第2章第5到第8节这里说：“你们当以基督耶稣的心为心，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，却死在十字架上。”阿们。 Saudara, saya ulangi ayat yang ke-6 ya. 我重复在第6节。 Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 第6节这里说，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的。 Saudara, teladan agung yang pertama 第一个榜样 dari sosok, dari tokoh, ya Tuhan Yesus Kristus adalah dalam hal kerelaan. 就是在唯一就是第4个之一的耶稣的榜样，我们要学习的就是他愿意 Kerelaannya yang menjadi teladan yang pertama bagi kita. 他愿意成为榜样。 Saudara, rela itu artinya ikhlas, ya sederhananya seperti itu. 愿意的意思就是说，就是不讨回报。 Kata yang sama itu kira-kira ikhlas. 愿意的是不讨回报的意思。 Nah, itu adalah suatu sikap ikhlas atau rela, ada suatu sikap yang bersedia untuk tidak mempertahankan, tetapi justru mau melepaskan atau memberikan apa yang menjadi milik atau hak kita demi kepentingan banyak orang. 就是有一个心态，他就是乐意、愿意的舍给别人，就是给了别人，但是他不愿意得到这个回报的。 Rela melepaskan hak kita, 愿意放 bahkan 下我 sampai 们所有 merugikan 的， kita sekalipun, itu namanya ikhlas atau rela. 他就是愿意放下他所有的来去帮助，来去给别人，这就是叫做乐意，就是愿意的意思。 Apakah itu gampang untuk dilakukan? 是否这个事情很容易吗？ Bapak Ibu sekalian, 你们觉得容易吗？ tidak gampang, ya. 这件事不容易的， Apalagi ini berkaitan dengan sesuatu yang kita miliki atau hak kita yang sebenarnya tidak wajib untuk kita lepaskan. 更何况这个东西是属于我们的，我们是根本不舍把它给了别人， Itu hak kita, itu milik kita. 这是我们所拥有的， Tidak wajib untuk kita lepaskan. 这个我们不需要给了别人，放下给别人的， Apalagi dirugikan. 更何况我们要吃亏。 Siapa di sini yang mau dirugikan, Bapak Ibu 我们 sekalian? 这位当中谁要吃亏的呢？谁愿意吃亏的呢？ Hampir semua kita tidak ada yang mau yang namanya dirugikan. Dirugikan itu rasanya tidak enak sekali. 当然，我们大家都不愿意被吃亏的，因为吃亏的这个感受是不好的。 Apalagi dunia mengajarkan kepada kita, justru kita harus memperjuangkan, mempertahankan apa yang menjadi hak dan milik kita. 更何况这个世界教导我们说，我们要把我们所拥有的紧紧的握紧着， Sehingga kita akan cenderung ya berusaha untuk mempertahankan milik kita. Jangan sampai hak kita itu diambil, direbut oleh orang lain. 使得我们就努力的把我们所拥有的握紧着，直到别人不能夺去。 Enak saja ini hak saya ya. Kamu 这个 jangan 是属于 macam-macam 我的 sama saya. 这个东西是属于我的，你不要来打扰我。 Kamu itu siapa minta saya mundur? Kamu itu siapa minta saya lakukan ini itu? 你是谁？你叫 Apa 我 hak kamu menyuruh saya? 你到底是谁？叫我把我的拥有的全部给你，还要来管我？ Itu yang sering terjadi tanpa kita sadari. Ya kita sulit sekali melepaskan apa yang menjadi hak kita. 这个是时常发生在我们身上，我们就是不乐意、不愿意的把我们所拥有的献给。 Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita. 但是今天早上的神的
话语要教导我们， bahwa role model kita Tuhan Yesus, dia adalah seorang yang rela dan ikhlas. 我们耶稣就是他伟大的榜样，就是教导我们乐意舍。 Dikatakan di situ yang walaupun dalam rupa Allah, 他本有神的形象， Kristus bukan mempunyai rupa Allah, tetapi yang walaupun dalam rupa Allah, artinya adalah sebelum dia dilahirkan sebagai manusia, 意思就是说，耶稣当他还没生在这个世上成为人的时候， dia adalah Allah dan sejak dari semula dia adalah Allah. 他就是神了。他从这个世界还没有，他就是神了。 Dan dia adalah dalam kesetaraan dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. 他就是和神和这个圣灵是相等的，是平等的。 Namun dia rela tidak mempertahankan kesetaraannya itu demi datang ke dunia sebagai manusia. 但是他这里却说，不以自己与神同等为强夺的。 Dan juga sebagai Tuhan, sebagai Allah. Sangat wajar Tuhan Yesus menuntut mendapatkan penghormatan dari ciptaannya, dari manusia. 所以，上帝神耶稣是配得被我们称赞的一个神。 Tetapi balasan yang didapatkan oleh Tuhan adalah pemberontakan. 但是耶稣却得到 Manusia 的 yang 是我 berbuat 们 jahat, 的反 manusia yang 抗。 berdosa. 人类是犯罪的人， Saudara, tetapi demi keselamatan manusia, walaupun manusia berontak kepadanya, ia tidak keberatan. Ya. 但是因为来要拯救我们的人，虽然我们人类反抗，不喜欢神，但是他愿意。 Tuhan sebenarnya punya hak ya untuk membinasakan seluruh manusia. 其实神 Tetapi 他 itu 有这 pun 个 dia 权 tidak 利， ambil. 他有这个权利来毁灭我们人的，但 Dia 是他却不 kesampingkan 这样做， haknya itu 他 dia 把 mau 他所 datang 拥有的魔气， ke dunia ini menjadi manusia. 他愿意来到这个世界上成为人。 Malah dikatakan dia mengosongkan dirinya. 这里也说了，凡到虚己。 Jadi Yesus yang adalah Allah memberikan kita teladan dalam hal kerelaan. Dia rela, dia ikhlas melepaskan haknya 所以 yang 耶 menjadi 稣， miliknya, yaitu kesetaraan dengan Allah. 所以耶稣他本来是神，但是他愿意来到这个世界上成为人，来为自己牺牲，自己舍命，使到我们可以得救。 Saudara, kita akan sulit memiliki kerelaan ini kalau kita tidak bersedia dirugikan. 我们很难得到这个乐意的心，如果我们不学习Kita tidak akan punya sikap ya. 我们不能得到这个， Kerelaan ini kalau kita adalah orang yang tidak bersedia untuk dirugikan. 我们不能够得到这个乐意或者乐意的心态，如果我们不要被吃亏的这个意思。 Aduh, dirugikan sedikit saja itu seperti kayak potong daging kita. 哎呀，如果吃了一点亏，就好像拿掉我的一点点的肉。 Saudara pernah mengalami seperti itu atau saudara melihat ada orang seperti itu? 是否弟兄姐妹们曾经有这样的感受吗？有这样的感觉吗？ 或者 Dirugikan 看别人， sedikit saja rasanya seperti potong dagingnya gitu. 就好像我们 Menyayat. 如果吃了一点点的亏，就好像你割掉我的这个肉一点点这样。 Kenapa bisa begitu? 为什么会这样呢？ Karena orang itu memiliki ego yang sangat tinggi dalam 因 diri. 为这个人他在他里面有这个很高大的一个心态。 Jadi orang yang egonya tinggi, orang yang egois, itu dia tidak mungkin mau dirugikan. 因为他自己本身有这样太大的自私的心，所以他不想要吃亏的这个心态。 Nah, ini juga yang Paulus lihat di dalam jemaat Filipi, ya, 这个也 yang 是 mulai 是 banyak 使徒保罗 egoisme di situ. 从腓立比的这个教会看到的。 Mereka menjadi orang-orang yang hanya mempertahankan haknya, 腓 ya, 立比这 memiliki 些的 haknya, 会友 tidak 们， mau melepaskan haknya demi kepentingan orang banyak. 就是腓立比的这个教会，他这些人呢，他们就是有这样自私的心，不要把他们所拥有的放下。 Jadi ini hal yang pertama dari kerelaan, yaitu kerelaan Kristus
untuk melepaskan haknya. 就是第一，我们要从耶稣基督身上学习的一个伟大的榜样，就是我们要乐意舍我们所拥有的。 Kerelaan itu artinya kita ikhlas 愿意 tidak 就是 mempertahankan hak kita, 愿意就是我们 bahkan 把 walaupun itu merugikan kita sendiri. 我们所拥有的给了别人，但是我们不要得到这个回报，不想得到不愿意接受这个回报。 Teladan yang kedua dari Kristus adalah dia adalah pribadi yang sangat rendah hati. 第二呢，就是耶稣基督的伟大的榜样，就是我们要从他学习，就是谦卑。 Tadi di ayat yang ke-7 ya, di situ ada mengatakan bahwa dia mengosongkan dirinya sendiri. 因为第7节这里说，凡到虚举， Saudara, merendahkan diri ya, atau rendah hati dalam bahasa Inggrisnya itu adalah humble. 谦卑的意思就是在英文的意思就是 humble， Adalah suatu sikap yang mau menurunkan derajat kita di hadapan orang lain. 意思就是我们愿意把我们的最高的地位在别人的面前，就是不宣扬这样子， Tidak menyombongkan diri, tidak merasa diri lebih tinggi dan lebih hebat dari orang lain. 就是在别人的面前不是显明说他是很厉害，就是不骄傲。 Secara sederhana meaning ya, arti dari kerendahan hati adalah seperti itu. 就是简单的意思就是这样， Dan rasanya juga sulit untuk memiliki sikap rendah hati. 也是很难要有这样的心。 Apalagi kalau kita mendapatkan ujian, itu sangat sulit. Itu ujian yang sangat sulit untuk kita rendah hati. 如果这个是考验的话，这个是最难的一个考验。如果我们要学习一个谦卑， Ketika kita berhasil, ya, 当我们成功了， ketika kita mendapatkan kedudukan, jabatan dan sebagainya, 当我们得到了一个地位的时候， kita biasanya akan sulit merendahkan hati kita. 我们就很难谦卑我们的心， Kita akan cenderung untuk meninggikan diri di hadapan orang lain 我们就 karena kesuksesan 不 kita. 知不觉的是在别人的面前自夸，就是骄傲了。 Dan apa yang kita lihat, kita saksikan bahwa dunia mengajarkan kepada kita bahwa kita jangan sampai direndahkan orang lain. 那我们 Kita 这个 jangan 世 sampai 界教 dianggap 导的是什 remeh 么？ orang lain. 世界教导我们什么呢？世界教导就是我们不要被人家看扁、看低。 Apalagi di zaman media sosial ya. 更何况这 Di 个时 zaman 代 media sosial saat ini, sekarang ini, 高级的时代， harus dong kita pamer ya. 我们要炫耀， Biar kita dipuji gitu kan. 直到我们被称赞， Biar kita kelihatan keren. 直 Wah, 到我们被看了很好， wah kamu udah hebat. 哇 Bro, kamu sangat luar biasa. Sekarang kamu sudah jadi crazy rich. 哇，你现在已经很好了，很好，现在已经很富有了，很有钱了，很富裕了。 Saudara, sekarang banyak orang suka jadi crazy rich, saudara. 现代的人就是很喜欢成为一个很有钱的人， Saudara, kita sulit sekali untuk merendahkan diri. 所以我们就很难谦卑了， Karena kita condong untuk menyombongkan diri supaya kita bisa mendapatkan puji-pujian dari orang. 因为我们很容易在别人的面前很自夸、很自高、很骄傲。 Paulus membandingkan ya dengan sikap jemaat Filipi yang mencari puji-pujian dari orang lain. 所以保罗就把这个腓立比的教会这些人来比较， Yang merasa dirinya lebih utama, lebih hebat dari orang lain dibandingkan dengan sikap Tuhan Yesus yang mau mengosongkan dirinya. 这些他们就是觉得他们的心态就是有一个很骄傲的心。 Saudara, apa makna mengosongkan diri tidak? Yang diartikan kepada Tuhan Yesus. 这个虚己的意思是什么呢？ Kristus, dia menanggalkan dirinya dan turun sampai ke tingkat di mana dia dianggap tidak memiliki apa-apa. 就是他 Itu 从 arti dari mengosongkan diri. 他从天上来到这个世界，成为普通的一个人，然后他就是一无所有的一个人， Ibaratnya dari something menjadi nothing. 就是从拥有的一切变成
一无所有的。 Kalau kita itu kebalikannya, dari nothing ingin jadi something. 但是我们却不一样，我们是从一无所有要变成 Tetapi 全部都有。 Kristus memberikan teladan kepada kita, dia dari something menjadi nothing. 但是呢，耶稣要教导我们，他是从拥有的一切变成一无所有的。 Dari kelahirannya saja waktu pertama kali 我 dia 们可以 lahir 看 di 到 dunia, 他从他出生的那一段开始， dia tidak memilih tempat yang begitu mewah. 他没有 Istana 得 dia 到一 bisa 个， pilih, tetapi dia tidak memilih. 他没有得到一个很配的一个地方来出生。 Dia tumbuh sebagai seorang pemuda yang sederhana, yang bersahaja. 然后他成长也是成为一个普普通通的一个人。 Padahal sebenarnya di dalam diri Kristus itu dia penuh dengan ya kemuliaan Allah, kepenuhan Allah itu ada di dalam diri 其 dia. 实呢，在耶稣的身体里面，他是有神的荣耀的。 Artinya seluruh kemuliaan Allah, kemahakuasaan Allah, ya kesucian Allah itu ada di dalam Kristus yang berinkarnasi menjadi manusia. 耶稣他成为人的时候，他是在里面是有神的荣耀的。 Jadi Yesus sesungguhnya memiliki segala sesuatu, tetapi dia bertindak seolah-olah dia tidak mempunyai apa-apa. 耶稣他是拥有所有的一切，但是他是在这个世界上，他却要放下一切，一无所有的来到这个世界。 Ketika dia di dunia ini, hakikat sifat keilahiannya tetap, dia 100% Allah. 当他在这个世界上的时候，他是这个神的形象在他身上是100%是神的。 Tetapi dia mau mengenakan satu bentuk baru pada dirinya, yaitu wujud manusia. 但是他乐意来到这个世界上成为人。 Dan di mana penambahan wujud yang baru ini artinya adalah menjadi suatu pembatasan diri 这 bagi 个 Kristus. 新的形象呢，就是在他身上是有限的一个形象。 Allah yang bebas tidak terbatas menjadi manusia yang terbatas. 神是无限的，但是他乐意来到这个世界成为有限的。 Allah yang mulia, ya, yang begitu kaya menjadi manusia yang begitu hina dan miskin. 荣耀的神，他愿意来到这个世界上成为一个贫穷普普通通的一 Inilah 个人。 artinya dia merendahkan dirinya, bukan meninggikan dirinya. 这意思就是他来到这个世界上，他是谦卑的，而不是高大的。 Saudara-saudara, mari kita mengevaluasi ya. 所以我 Coba 们 kita 要来 merefleksi 审查我们自己。 hidup kita selama kita menjadi pengikut Kristus. Apakah kita semakin rendah hati atau kita semakin merasa diri kita itu tinggi hati? 是否当我们跟随了耶稣的时候，我们的心态是有谦卑的心，或者跟一个就是相反的是高大的心呢？ Bagaimana cara mengujinya? 我们要 Apakah 如何 kita 来 ini 衡量 rendah 呢？ hati atau tinggi hati? 我们要如何来衡量我们是谦卑的或者是骄傲的呢？ Coba pertanyakan kepada diri saudara, 我们来问我们自己， apakah saya sering merasa tidak puas 是否我 ketika 曾 orang 经 lain 觉 tidak 得， mengetahui kehebatan saya? 是否我曾经觉得，如果别人看到我很能干的时候， Cara mengevaluasi diri adalah coba pertanyakan kepada diri kita, apakah kita sering merasa tidak puas ketika orang lain tidak mengetahui kehebatan kita? 我们来问我们自己，是否我们曾经有这样的心态？如果当有别人看到我们的能干的时候，我们就Apakah kita merasa tidak puas ketika orang lain tidak tahu kehebatan 我 kita? 们就是不满足，如果人家看到我们的能干。 Kedua, apakah kita sering merasa tidak senang ketika ada orang lain yang mendapatkan pujian? 第二，是否我们不开心看到别人被人家称赞？ Yang ketiga, coba kita tanyakan pada diri kita, apakah kita ini orang yang gampang sekali marah, tersinggung, sensitif? 第三，我们来问我们自己，是否我们是一个很容易生气、容易发怒的一个人呢？ Ketika ada orang lain yang menertawakan atau meremehkan kita, 当有人来嘲笑我们或者看扁我们， dan apakah kita ada orang yang bisa ya menyampaikan permintaan maaf kalau kita berbuat salah?
或者第四就是我们是否是一个很容易说道歉或者容易跟别人道歉的一个人呢？当我们做错的事情，做错的时候， Coba saudara tanyakan, mengevaluasi diri kita sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan itu. 我们来省察我们自己刚才那个4个问题，问我们自己。 Kalau jawabannya, ya saya orang yang gampang marah, gampang sensitif. 如果我们 Saya 的回 merasa 答， tidak puas nih. 如果我 Kalau 们 nggak ada yang tahu siapa saya, apa kehebatan saya, rasanya tidak puas. 如果刚才这个4个问题我们的回答是是的话，我们 Saya 说 sulit kali minta maaf. 我是的，我是一个不满足，如果有人看到我的能干不称赞我，或者我不是一个很容易对人家道歉的一个人的话， Maka bisa dikatakan saudara adalah orang yang belum rendah hati. 这就代表着我们不是一个谦卑的一个人， Bukan harus pamer harta dan sebagainya kesuksesan. 而且不是 Tetapi 炫 pribadi 耀 yang 我 ada di 们所 dalam 拥有的， dipuji seperti itu. 炫耀我们所能干的一些东西献给别人看的。 Nah, jadi poin yang kedua, 第二 teladan 点， dari Kristus adalah dalam hal kerendahan hatinya. 第二点，我们要从耶稣基督身上学习的一个榜样，就是我们要学习谦卑。 Hal yang ketiga, ya, kita baca di ayat 7b, 第7节下半节， dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 第三方面，我们要从耶稣基督身上学习的一个榜样，就是在第7节下半节这里说，取了奴仆的形象，成为人的样式。 Tadi teladan yang pertama adalah kerelaannya. 刚才 Kedua adalah kerendahan hatinya. 第一，我们学习的是一个我们乐意，我们愿意，第二呢，就是我们要谦卑。 Yang ketiga yang kita perlu teladan dari Kristus adalah berhati hamba. 然后第三方面我们要学习，就是我们要有奴仆的心。 Saudara, siapa sih yang mau jadi hamba? 我们坐在这里的人，会友们，谁愿意做一个奴仆呢？ Jadi hamba itu terhina. 奴仆呢是一个很羞耻的一个工作。 Jadi hamba itu bukan dilayani, tetapi harus melayani. 奴仆呢不是被人家侍奉，而是我们要侍奉别人的。 Tentu lebih terhormat, ya, lebih tersanjung kalau kita menjadi tuan, 当然，我们 menjadi bos, dilayani. 当然做一个老板或者做一个主人，当然是比这个做奴仆更好，因为主人会被侍奉嘛。 Dan akibatnya kalau kita tidak memiliki hati hamba, 但是呢，如果我们没有这个奴仆的心呢， kita akan sulit melayani. 我们就很难去侍奉， Atau kita akan pilih-pilih pelayanan. 或者我们就是会去选哪一个侍奉最适合我， Atau bahkan kita sama sekali tidak mau melayani. 或者我们就是不要去侍奉。 Saudara, itu akibat dari kalau kita tidak memiliki hati seperti seorang hamba. 这个就是我们如果没有一个奴仆的心，这个的原因了。 Hamba dalam arti yang lain adalah budak. 奴仆呢，意思就是Budak, ya, bahasa yang agak. 就是小人呐、小人的意思。 Seorang budak itu dia harus cekatan. 一个小人呢，他要快， Seorang budak tidak bisa memilih-milih. 他不能去选， Bahkan tugas yang hina sekalipun dia harus kerjakan. 更卑微的事 Karena dia 情 adalah 他也 budak. 要去做，因为他是一个小人，他是个奴仆。 Saudara, apalagi pada zaman dahulu, ya, 在历史2000年前的这个历史， seorang hamba, seorang budak itu bukan hanya sebuah profesi, 一个奴仆呢，工作呢， tetapi sudah menjadi semacam status sosial 就是在他身 yang 上是， disematkan pada orang itu. 就是在他身上就是被钉死的，就会成为这个奴仆的。 Dan status sosial ini adalah status sosial yang sangat rendah dan hina. 这个地位呢是最低的，最不被人家看的。 Sehingga zaman dulu itu tidak ada orang yang punya cita-cita menjadi hamba, itu tak ada, tak 所以 mungkin 以 ada. 前的事呢，就是没有人的，他就是要做，他的梦想是要做奴仆的，是没有的。 Hamba itu gak punya hak
奴仆他是没有这个权利， bahkan dia gak punya hak atas nyawanya sendiri. 他没有权利对于他的生命， Semua haknya itu ada pada tuannya yang 他 memiliki 的 hidupnya. 权利就是属于他的主人的。 Nah, itu arti ya, makna dari hamba yang digambarkan di dalam Alkitab. 这就是奴仆的仪式，在这个圣经所写的这个奴仆的仪式。 Nah, Paulus meminta jemaat Filipi agar mereka meneladani Kristus yang rela mengambil rupa menjadi seorang hamba. 所以保罗对这些腓立比的这个会友们，就是要叫他们来学习耶稣的榜样，就是成为这个奴仆的榜样。 Tidak gampang bagi jemaat Filipi untuk memiliki hati seorang hamba. 对腓立比 Karena 的会 latar 友们， belakang mereka itu adalah bangsa Yunani. 对腓立比书这些人来说呢，做一个奴仆不是一个很简单的事情，因为他们的背景本来是这个希腊的人。 Orang bangsa Yunani selalu menganggap dirinya sebagai bangsa yang tinggi, 希 yang 腊人 memiliki 他们 derajat 是 yang tinggi, harga yang tinggi. 希腊人，他们就是自己觉得他们是一个很高大的、很地位很高的一个国家。 Merendahkan diri itu arti menjadi hamba, itu artinya kita sedang menunjukkan kelemahan kita dan itu sangat memalukan bagi orang 如 lain. 果成为奴仆的话，对他们来说就是一个很低位的一个事情了，会被人家看扁，会被人家羞辱的一个事情。 Tetapi Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Filipi, mereka harus belajar menjadikan Kristus sebagai teladan di dalam bagaimana Kristus itu mau menjadi seorang hamba. 但是呢，保罗就提醒了这些腓立比的会友们说，你们要成为耶稣的榜样，就是成为这个奴仆。 Dan hari ini kalau kita ada seorang pengikut Kristus yang sejati, kita harus punya hati seperti seorang hamba. 到现在，如果我们说我们要跟随耶稣的人的话，我们就是要像耶稣这样的一个有这样奴仆的一个心。 Dan yang terakhir, yang keempat, kita baca di ayat yang ke-8. 然后最后的就是我们读在第8节。 Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sampai mati di kayu salib. 第8节这里说，既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，切死在十字架上。 Teladan yang keempat 第4个的榜样 adalah mau berkorban. 就是我们愿意牺牲。 Saudara, ini yang paling berat sekali. 这个最为难的、最艰难的一件事， Kita harus siap untuk berkorban bagi Tuhan. Bahkan sampai berkorban nyawa sekalipun. 就是我们要愿意牺牲我们的生命。 Kalau dalam 3 hal tadi di atas saja kita tidak bisa, maka sudah dipastikan kita tidak mungkin bisa mau berkorban. 如果刚才说的3个榜样，我们不能去行的话，更别说第4个的榜样。 Saudara, berkorban itu sangat berat sekali. 牺牲是最艰难的一件事情了， Apalagi harus sampai mengorbankan nyawa. 更何况我们要牺牲自己的生命， Mengorbankan hidup kita sehari-hari aja kita sulit, apalagi mengorbankan nyawa. 牺牲我们一切所拥有的，已经很难了，更何况要牺牲我们的生命。 Saudara, Tuhan Yesus sendiri juga mengalami pergumulan yang berat. 弟兄姐妹们，主耶稣他自己也是有这样的艰难，他要牺牲他自己的生命， sampai 3 kali dia berdoa kepada Bapa supaya menghindarkan dirinya dari beban berat ini. 而且他3次的向父祷告说，如果可以的话，把这个杯挪去吧。 Doanya itu adalah doa yang serius, sangat serius. 他的祷告是 main-main 真 itu 正的 doanya. 祷告，而不是就是随随便便的一个祷告。 Mungkin saudara berpikir, wah, Tuhan Yesus kan Tuhan. Gitu 可能我 kan. 们会觉得，哎呀，耶稣是神啊， Masa dia takut seperti itu? 难道他会怕吗？ Tetapi saudara, itu sangat serius. Dia doanya itu benar-benar serius. 但是呢，耶稣他是真正的
这样的祷告。 Namun akhirnya dia menyerahkan semuanya kepada kehendak Bapa. 到最后，他就是把一切交托给神，交托给父的旨意。 Tuhan Yesus akhirnya dia taat menerima siksaan, penderitaan, bahkan sampai mati di atas kayu 主耶 salib. 稣他就愿意的去接受这些的艰难，这些的困难，这些而且被钉在十字架。 Dia bisa saja dia punya hak sebagai Tuhan. Dia bisa memilih jalan kematian yang lain yang mungkin Justru- tidak begitu berat, Justru- tidak begitu hina. 其实耶稣他有权利可以去选择他要是怎样的死法。 Tetapi sekali lagi Tuhan Yesus tidak menggunakan haknya itu. 但是呢，耶稣却不用他这个权利去选他的 Di 像 sini lagi 怎 dia 样的死 menunjukkan 法。 kerelaannya untuk tidak menggunakan haknya. 这里就看得到，他就是愿意把他的一切牺牲，就是不用他的权利， Tetapi secara sadar dia mau merelakan dirinya menjadi korban. 他是反省的，耶稣是反省的来去为我们这些人牺牲的。 Saudara, jiwa rela berkorban ini harus dimiliki oleh kita setiap pengikut Kristus. 这个牺牲的心，对我们基督徒来说是一定要有的。 Bagaimana supaya kita bisa memiliki 4 teladan yang mulia nih, yang agung ini? 我们要如何得到这个4个伟大的榜样呢？ Saudara, banyak cara, tetapi coba kita lihat apa yang diajarkan Paulus. 很多的方法，但是我们要看使徒保罗是怎样教导 Ini yang 我们， paling utama. 这是最重要的。 Kuncinya ada di ayat 5 tadi, 他的钥匙呢，最重要的钥匙是在第5节，刚才第5节。 yaitu hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. 使徒保罗怎样说呢？在第5节，他是这里说了：“你们当以基督耶稣的心为心。” Saudara, menaruh pikiran dan perasaan Kristus pada diri kita itu adalah kunci supaya kita bisa memiliki 4 poin, 4 teladan tadi. 就是如果我们要得到这个4个伟大，从耶稣4个伟大的榜样的话，我们最主要的就是要以基督耶稣的心为心。 Pikiran adalah apa yang ada di dalam kepala kita. 我们的想法就是有在我们的脑海里的， Cara pandang kita. 我们的看法呢， Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah world view. 如果在英文就是一个 what view 的意思， Cara kita berpikir. 就是我们如何来去想。 Perasaan adalah apa yang ada di dalam hati kita. 心Perasaan. 感觉呢，就是从我们的心而来的。 Keinginan kita, kehendak kita, emosi dan sebagainya. Itu 我们要得 perasaan. 到的，我们想要得到，我们想要取的，我们想 Kehendak kita, emosi kita dan sebagainya. 我们的 Keinginan. 情绪，我们所要的，我们想要的，这就是从我们的心而来的。 Nah, semuanya itu harus sama, semirip mungkin seperti yang dimiliki oleh Kristus. 这些就是应当像耶稣基督的心为心， Karena perasaan dan pikiran dan perasaan kita ini yang mengendalikan hidup kita. 因为我们的想法和我们的心里所想要的，是控制我们的。 Apa keputusan yang saudara ambil, saudara lakukan itu dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan saudara. 我们要想定的一个决定呢，就是从我们的脑海里和我们的心里来的。 Saudara tidak percaya, 如果你不相信的话， saudara hari ini sebelum datang ke gereja mungkin ada yang sudah sarapan. 当我们还没来到教会的时候，我们有些部分就是先吃早餐， Ada di sini yang sudah sarapan. 有些在这里吃过早餐的呢，已经吃过早餐的， Ya, mungkin tadi ada yang sarapan lontong, 可能我们已经有吃过隆冬 ya mungkin mie lendir, 或者面 mie pangsit dan sebagainya. 啊，或者其他的云吞面啊，或者其他的东西。 Pertanyaan saya kepada saudara, 我的问题对你们， kenapa saudara bisa memilih 为什么 sarapan mie pangsit, mie 为什么你 lendir, 们会选 lontong 择 dan 吃？ sebagainya? 为什么你们会选择吃这些云吞面啊，或者其他的东西呢？ Kenapa? 为什么呢？ Kenapa saudara tidak
di dalam pikiran saudara tiba-tiba muncul, wah, mungkin sarapan pagi yang dimakan orang di Afrika sana atau di Jepang sana atau di mana yang saudara tidak pernah dengar, tidak pernah lihat. 为什么你们的脑海里没有想过，哎呀，我的早餐应该要像非洲那边或者日本、韩国那边的那个早餐？ Karena kita tidak pernah melihat, kita tidak pernah mendengar, tidak pernah tahu. 因为我们还没有曾经看过、听过或者知道过， Oleh karena itu kita tidak mungkin memilih itu. 所以我们当然是不会去选的。 Saudara bisa pilih makan ini, makan itu karena di dalam otak saudara sudah terekam sebelumnya 我们会去选 tentang 这些 lontong, 那 tentang 些 dan 这些 sebagainya 吃 itu. 的食物，因为在我们脑海里已经有这个印象了。 Jadi apa yang ada di dalam pikiran saudara, di dalam hati saudara, itu yang akan mempengaruhi apa yang saudara lakukan. 所以在我们的脑海里所拥有的和我们的心所想的，这些就是我们会我们的要去做的是符合的。 Nah, maka pikiran dan perasaan ini harus selalu diperbarui. 所以我们的心怀意念要每天去更新。 Dikatakan di situ menaruh atau kalau dalam terjemahan bahasa Inggris itu let be in, ya. 如果在英文的意思就是把一切放在里面。 Itu artinya seperti menaruh sesuatu masuk ke dalam pikiran kita, perasaan kita. 就 Itu 好像把 seperti 一些东西放在我们的脑海里，或者放在我们的心里。 itu gambarannya seperti kayak sederhananya seperti menginstall, ya, install program ke dalam komputer. 简单的来说的话，就是把一些东西放进在电脑里。 Jadi diinstal terus diinstal, ya. Itu gambarannya seperti itu, 就是 menaruh, 不断的 memasukkan. 放进里面，放进某些这些什么这些东西放在这个电脑里。 Diinstal dengan apa? Yaitu dengan firman Tuhan. 用什么 Setiap 呢？ hari. 用什么放在我们的脑海里呢？就是用神的话语。 Tanpa kita melakukan itu setiap hari, kita tidak mungkin punya pikiran dan perasaan seperti Kristus. Dan kita juga tidak mungkin bisa memiliki 4 keteladanan yang 如果我 agung 们没 dari 有把 Kristus. 神的话语每天的放在我们的脑海里，放在我们的心里的话，我们应当不会得到这个4个榜样。刚才我们所说的这个4个榜样。 membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup saudara? 是否我们大家愿意把神的话语每天就是放在我们的脑海里，放在我们的心里 Saudara 吗？ mau selalu bersekutu dengan Dia, berdoa kepada Tuhan? 是否你们要每次和上帝有密切的关系，每天要为我们来到神的面前祷告？ Itulah cara kita untuk menginstall, ya. 这就是我 Memasukkan, 们， menaruh pikiran dan perasaan Kristus di dalam pikiran dan perasaan kita. 这就是我们唯一的方法，就是把神的话语放在了我们的脑海里和我们的心里的方法。 Jadi 4 teladan tadi itu adalah kerelaannya, 所以刚才4个伟大的榜样就是愿意。 kerendahan hatinya, 愿意的心就是，然后第2就是谦卑的心， kemudian berhati hamba 就是，然后第3就是奴仆的心， dan mau berkorban. 然后第4就是愿意牺牲的心。 Kiranya kita semua sebagai pengikut Kristus yang sejati, kita memiliki nilai-nilai, ya, karakter seperti itu. 希望我们大家都是会有这样的品格。 Mari kita berdoa. 我们一起来祷告。 Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. 上帝，我们非常感恩， Walaupun Engkau sudah pergi, Engkau sudah kembali ke surga. 虽然你已经回到天家了， Tetapi apa yang Engkau tinggalkan, 但是 teladan 你 hidupmu, 所给我们的一个榜样， pribadimu, 你的人， apa yang Engkau ajarkan, Engkau lakukan selama Engkau di dalam dunia ini, 你所教导我们在这个世上的 itu menjadi teladan hidup bagi kami. 这些， sebagai 成为我们的 pengikut 榜样，在我们的生命。 Tuhan, kami tahu itu begitu berat, 上帝，我们知道这些是一个很艰难的事， tetapi biarlah kami terus bertumbuh belajar Tuhan. 但是如果我们每次成长了，每次跟随你的时候， Terima kasih Tuhan, 感谢耶稣， di dalam nama Tuhan Yesus 奉耶稣基督的名， kami 我 berdoa. 们祷告， Amin. 阿门。